Okay. Apa saya cakap tadi? Kalau kamu rasa UPS 1 kamu rendah, so do better for UPS 2 and UPS 3. Okay, sebab dia akan ambil average markah UPS kamu. And UPS 2 ni pun hanya chapter 4 dan chapter 5 sahaja. Okay, chapter 4 dan chapter 5 sahaja, which is kita dah habis chapter 4, you should have done your tutorial. Tapi saya masih lagi tak nampak siapa tanya pasal soalan tutorial. Saya tak tahu kamu dah buat, dah siap ataupun tak buat langsung ke, saya tak pastilah. So make sure you do all the tutorial for chapter 4 and chapter 5. Okay, bukan apa yang saya bincang saja yang kamu perlu buat. The whole question, daripada soalan 1 sampai ke soalan 40 tu kena buatlah kalau ada 40 soalan dekat situ. Okay, soalan UPS ni senang je sebenarnya. Tapi kalau kita careless, tak dapatlah. Okay, kalau kamu tak tahu konsep tu tak dapatlah nak buat. Okay, macam saya cakap, dia ialah free marks untuk final exam kamu. Sama juga untuk assignment. Bila submit assignment? Esok jam 3. Besok Miss. Esok jam 3. Jadi kepada, kan saya dah cakap 2 minggu yang lepas, 2 weeks saya bagi masa untuk kamu buat assignment kamu ni. Saya dah cakap ini ialah free marks untuk kamu, check your answer with me. Tapi esok nak hantar, kamu jangan harap malam ni saya akan semak on the spot, okay? Jangan harap saya semak, kamu hantar, saya terus semak. Nope. I'm done, okay? Dah ramai sangat dah yang hantar. Banyak lagi juga yang saya tak semak lagi. Saya akan semak, ya saya akan semak, tapi saya tak bolehlah nak buat on the spot. Okay, kamu ada masa 2 minggu untuk buat soalan ni. So tak boleh nak harap benda yang cepat lah kalau kamu esok dah hantar hari ni baru nak buat. Okay, so siapa-siapa yang belum buat lagi, cubalah. Kalau saya boleh reply waktu tu, saya akan reply. Tapi terpulanglah kepada kamu. Tapi macam saya cakap, ini ialah free marks untuk kamu. So make sure you do well lah. Jangan, tak boleh kurang pun markah. At least mesti full marks pun sebenarnya. Kalau kurang 1-2 markah tu tak apalah. Okay, tak boleh 5 markah pun tak boleh kurang. Sebab itu semua ialah final marks kamu. Okay, so that is for your assignment. Okay, selain daripada itu, saya tak pasti ada yang dah tahu ke belum, kita akan ada 2 kali pra PSPM. Okay, selain daripada UPS 3 dan UPS 2 nanti kita akan ada 2 kali pra PSPM. Tapi itu nantilah saya akan terangkan nanti juga. Okay, habis. Ada apa-apa soalan nak tanya sebelum kita teruskan dengan tutorial ni? Ada apa nak tanya? Tiada Miss. Tiada? Tiada Miss. Okay. So kalau lah tiada, kita teruskanlah. So kita dah habis chapter 5. So by now, by this weekend, kamu dah boleh buat revision for whole chapter 4 and chapter 5 for your UPS. Okay, UPS. Chapter 5, saya tak rasa susah pun untuk chapter 5 sebab tak banyak benda yang kita nak cover. Basically the same thing. Dalam satu soalan tu, dia boleh tanya the whole thing dekat sini. Okay, ada 4 subtopics. 4 subtopics ni dia boleh tanya dalam satu soalan. Okay, contoh A, dia tanya identify is function fx is a one-to-one function. Okay, so kita ada 2 cara, sama ada buat horizontal line test atau kita guna algebraic method. Okay, soalan nombor 2 dia boleh tanya sketch the graph of fx. Okay, so sketch graph lah. There's graph sketching. So bila-bila soalan suruh sketch graph, terus tulis domain dengan range dia. And then soalan C, find the composite function of fx and gx. Subtopic 5.2. Okay, and then soalan D, find the inverse of fx. So dalam satu soalan tu, semua subtopik dia boleh tanya dalam satu soalan. So kamu kena masterkan the whole subtopics for chapter 5. Okay, alright. So untuk composite very easy. Kamu dah tengok video ni last week. Ada lagi yang belum tengok, ada lagi yang belum submit exit ticket. Saya belum keluarkan nama-nama ni sebab saya pun macam tak berapa nak ada masa, busy sikit gitu. Jangan sampai saya seru kamu So make sure kamu buat, siapkan sebelum saya cari kamu. So for composite function ada 2 benda, which is find fgx, find gfx, ataupun kita ada function fx, kita nak ada function gx, kita nak cari fx. Okay, ataupun ada function yang di dalam, kita nak cari yang luar. Ataupun kita ada function yang di luar, kita nak cari yang dalam. So apa cara dia? Kalau kita nak cari function dalam, kita buat apa? Substitute. Okay, substitute. Okay, kalau kita nak cari luar,
Let Y. Let Y. Let Y. So macam mana nak ingat? Ingat je lah kalau luar L maksudnya let L. Okay, so dalam obviously substitute. Ada juga beberapa orang yang tanya saya boleh tak guna cara SPM? Boleh, tak ada masalah. Okay, boleh. Sebab saya ini chapter 5 ni kamu dah belajar dah masa SPM. Boleh nak guna chapter 5 tapi make sure kamu bagi tahu saya dulu method apa yang kamu guna. Sebab ada cara dalam SPM kamu tu tak boleh digunakan, bukan tak boleh lah. Ada cara tu yang macam kurang sempurna untuk syllabus kita. Faham tu? Okay. Alright. So let's see question 1. Ini basic, very basic composite function. Kita ada fgx equals to 4 over x minus 3. Dia bagi fx dekat kita. Kita nak cari apa sebenarnya? Kita nak cari yang luar dalam. Dalam. Okay, kita nak cari gx. Kita ada fx equals to 8 over x. Kita nak cari gx. So kita nak cari dalam. So dalam kita kena buat apa? Substitute. Substitute. Substitute apa? X. Substitute apa ke dalam apa? Substitute function function G ke dalam function F. Yes, substitute function G ke dalam fx. Okay, substitute apa yang kita nak cari? Substitute apa yang kita nak cari into fx kita. Okay, so kita ada betul ke soalan saya ni? Sekejap. Okay. Alright. So kita nak substitutekan apa function yang kita nak cari dalam function yang kita ada. So composite macam biasa. Sebenarnya cara yang sama untuk kalau kita nak cari function yang dalam ni ialah cara yang sama kita buat inverse. Okay, siapa yang dah tengok video hari ni, cara kita cari f inverse equals to x tu ialah cara yang sama dengan kita nak cari function yang di dalam. So salin balik kita punya the whole composite function fgx is equals to 4 over x minus 3. So ini represent fx kita. Okay, so apa yang kita perlu gantikan ialah kita gantikan x kita menjadi gx. So you are going to get 8 over gx equals to 4 over x minus 3. Okay, so jadikan gx subject kat sini dapat berapa? 2x minus 2x minus 6. 2x minus 6. Okay, 2x minus 6. Right. So cara yang apa yang tersasul-sasul daripada tadi ni? Cara yang sama macam kita cari f inverse. Okay, ada yang tanya boleh tak guna cara SPM, which is saya tengok dah ramai yang guna cara yang cari inverse jugalah. Boleh, tak ada masalah. Okay, masih lagi betul asalkan konsep dia sama. Okay, so that is one thing. Make sure semua orang tahu macam mana nak buat. Okay, satu untuk cari composite. Second, method to find composite function. Kita ada fx, gfx equals to 2 over square root 2x minus 3. And then kita ada fx equals to 2x minus 3. Kita nak cari dalam ke luar? Luar. Okay, luar. So luar kita buat apa? Let Y. Let Y. Okay, luar L. So kita let lah. Okay, so let y. Kita nak let y equals to apa? Nak let y equals to apa? Function Fx. Function fx. Okay, kita let y equals to function yang ada lah. Takkanlah kita nak let y equals to gx. Sama je, ini ialah y kamu. Masih lagi tak ada nilai y. Okay, so kita letkan y equals to function yang ada. Which is kat sini kita ada y, kita ada function fx. So we have y equals to 2x minus 3. Okay, step pertama let y. Step yang kedua jadikan x sebagai subjek. X is equals to y plus 3 over 2. Okay, step yang ketiga substitutekan. Okay, so ini ialah, let's say ini ialah y kita. Okay, kita letak ni sebagai y. So gy lah dekat situ. Macam mana nak tulis ni? Okay, so kita ada gy equals to 2 over square root 2x minus 3. Okay, kalau kat dalam dah y, ini kena tukar jugalah y. So ini kita kena tukar dekat sini. So kita ada 2 over square root 2 times y plus 3 over 2 minus 3. So kita dapat berapa dekat situ? Bawah dapat berapa? Square root? Square root of x. Square root of y dulu. Y. Okay, so kita tukar sebab soalan minta gx. Okay, jangan tinggalkan gy. Okay, salah final answer tak dapat markah.
So kita ada gx equals to 2 over square root x. Dah siap ke? Sudah. 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 Dah. Okay, balik semula kepada chapter 1 kalau kamu ingat. Boleh tak kita tinggal jawapan kita 2 over square root x? Tak boleh. Tidak. Boleh, kenapa? Perlu letak condition kan, Miss? Bukan, salah. Kenapa tak boleh? Tinggalkan 2 over square root x. Root, okay. Contohlah kalau soalan find the simplified function of gx. Ini belum simplify ni. Apa yang tak boleh dekat sini? Square root tu di Square bawah. root. Ya, betul. Square root tak boleh berada dekat denominator. So kita kena buat apa? Rationalize. Rationalize kan. Okay, rationalize kan. Okay, so kita akan dapat 2 square root x over x. Betul ke? Betul lah. So that is your function for gx. Okay, untuk selamat terus memang bagi jawapan dalam bentuk final dalam bentuk yang paling simplified. Okay, lagi-lagi bila kamu jawab soalan objektif, sangat penting untuk kamu simplifikan ni. Okay, mungkin dalam jawapan tak ada ini. Okay, tapi ada ni je. So kamu pun ingat dia jawapan yang salah. So make sure you know how to simplify ataupun rationalize lah dekat sini. Alright. So these are 2 basic question for composite function. Saya rasa untuk cari composite function f, g, h, x tu tak ada masalah lah. Okay. So let's see the next question dekat sini. Kita tengok soalan soalan this one. Okay, sebelum kita pergi kepada tutorial, kita tengok soalan ni dulu. Okay, boleh tengok salin. Jangan tengok je. Salin dan cuba buat dulu. Saya cakap kamu tak dengar ke tadi? Tidak, Miss. Kamu boleh ikut saya cakap. Cakaplah dengan saya. Okay. Pula kamu ni. Alright. So kita ada kat sini soalan fx, given fx and gx. So kalau kamu tengok, kalau tak silap saya ini ialah soalan past year tahun 2019-2020 kalau tak silap saya. So kalau kita tengok kat sini, both of these functions kita tak biasa, betul tak? Kita tak boleh nak lukis. Kita tak biasa lukis dua-dua function ni, betul tak? Dalam 9 function yang kamu belajar, kita tak biasa lukis function ni. Okay, kejap ni, simple ni. Right. Tapi the first question dekat sini dia tanya the domain of gx. Adakah kita perlu lukis dua function ni? Adakah kita boleh lukis function ni? Tidak. Okay? Tidak. So kita nak guna cara apa? Algebraic method. Algebraic method. Okay. So algebraic method saya dah terangkan dalam lecture last week. Algebraic method contoh
Kalau kamu tengok graph tu, kamu macam memang susah sangat nak lukis. Kita ada gabungan antara square root dan juga quadratic lagi tu. Okay, so apa yang kita akan buat untuk cari domain, kita akan guna algebraic method lah. So algebraic method kita akan tengokkan condition dekat dalam function tu. Okay, sekali kamu tengok function ni gx equals to square root x plus 1 minus 2 over x square minus 4. Apa the first thing condition yang kamu nampak? Apa condition yang paling penting untuk soalan untuk gx ni, function gx? Denominator cannot be 0. Yes, betul. Okay, so denominator, so kita nak cari domain dia. So denominator, okay, bila kita ada fraction je kita terus akan tengok denominator kita. In fact, kalau kamu dapat function, contohlah jawapan akhir kamu macam contoh dekat tadi kan. Contohlah kita dapat gx equals to 2 over x minus 3. Okay, jangan habiskan macam ni, tulis x is not equals to 3. Okay. Always write your domain bila kita ada fraction macam ni, rational function. Okay, so domain kita macam kamu cakap tadi, the first thing yang kita tengok ialah denominator kita tak boleh equals to 0. So we have x square minus 4 is not equals to 0. X square is not equals to 4. X is not equals to plus minus 2. Betul? Betul, Miss. Betul, Miss. Apakah ini? Kita panggil dia sebagai apa ni? Ni kamu punya apa ni? Condition. Condition, okay. Apa, dia akan jadi satu garisan kan? Dekat 2, x equals to 2 dengan x equals to negative 2. Kita panggil apa ni? Asymptote. Asymptote, okay. So ini asymptote kamu. So ingat bila kita letak domain, asymptote kita sentiasa akan open. Okay, so dia akan ada dalam domain kamu open negative 2, open 2 dekat situ. Okay, tapi untuk function ni kita ada second condition. Okay, apakah dia punya? Apakah condition yang kedua tu? Square root x plus 1. Okay, so apa condition untuk square root x plus 1? Apa condition untuk square root? X plus 1 mesti kena? Lebih atau sama dengan kosong. Yes, greater or equals to 0. Sebab dalam square root tak boleh jadi negatif. Okay, dia boleh jadi kosong, boleh jadi positive number. Sebab tu condition dia greater and equals to 0. So we have here x greater and equals to negative 1. Okay, so bila kita buat function, kedua-dua function macam ni, relation dia ialah n. Okay, ataupun intersection dekat situ. So, macam mana nak cari domain dia? Siapa boleh bagi tahu saya apa domain kita kat sini? Kita gabungkan antara greater and equals to negative 1 tapi berhenti dekat 2 asymptote dia. Anyone boleh bagi tahu saya? Kita mula dekat negative 1 sampai ke infinity. Okay, kalau kita ada number line, negative 1, semua ni domain kita. Okay, saya tulislah. Kita ada negative 1, termasuk negative 1, semua ni domain kita sampai ke positive infinity. Tetapi ada asymptote dekat, betul lah, 2 dan juga negative 2. Asymptote sahaja, tak ada function. Okay. So apa domain kamu? Negative 1. Kita akan mula dekat negatif 2 ataupun kita mula dekat negatif 1? Negatif 1. Negatif 1, Miss. Kita perlu risaukan tak asymptote kita ni? Tidak. Tak ada function, dia just asymptote, dia just satu line. Okay, kalau kita buat domain pun kita tak peduli pun kat dia. So tak ada function dekat sini, so kita biar je lah dia. So we start from negative 1 to open. Open, sambung. To open. To infinity. To infinity. Okay, to infinity. Alright, so that will be your domain for this function. Okay, boleh faham? Faham, Miss. Boleh, Miss. Alright, Boleh, good. Miss. Okay, so the next one is sama juga composite macam biasa. Kita ada, boleh buat dulu lah, cuba buat dulu. Sekejap lagi saya nak panggil seorang tolong saya.
Sementara tu kalau untuk sketching, saya tak tahulah dah buat ke belum. Basic graph yang saya bagi ada 50 soalan tu dalam basic graph kamu tu. Make sure kamu practice semua sketching tu. And kalau tak tahu sangat macam mana nak lukis graph tu, bukanlah tak tahu janganlah tengok nota ke apa kan. Kalau nak refer betul tak apa yang kamu lukis tu betul ataupun tidak, kamu boleh guna Desmos dekat sini. Okay, boleh pergi dekat Google, type Desmos. And then type lah function kita. Contohlah function kita square root negative 2x minus 1. Mana square rootnya? Square root negative 2x minus 1. Okay, so kita akan dapat graph macam ni. Okay. So bila kamu buat latihan tu kamu rasa macam tak betul ke graph yang saya lukis ni? Kenapa domain saya salah? Pergi dekat Desmos, type sahaja function kamu dekat sini, akan keluarlah graph dia. Okay, contohlah saya tambah plus 2. Okay, nampak dia akan shift ke atas. Contoh saya letak tolak 2. Dia akan shift ke bawah. Okay. Contoh ni lah saya tukar. Saya buat tolak 2 pula. Shift ke kiri. Kalau saya buat tambah 2, dia akan shift ke kanan. Okay. Itulah starting point kita. Sebab tu starting point kita berbeza-beza dekat sini. Alright. Okay, so siapa nak tolong saya ni? Selin lah. Dah 3 kali dah saya panggil. Saya harap hari ni menyahut lah. Selin ada? Selin Dian Junus. Uish, dah masuk ke 4 kali ni. Macam mana ni? Siapa kenal Selin ni? Mana dia pergi? Dia dah minum petang ke? Tak ada orang kenal ke? Siapa classmate Selin? Selin, oh Selin. Tak ada? Bekas classmate je, Miss. Bekas classmate. Manalah kawan kamu ni pergi? Tak tahu, Miss. Dah masuk kali kelima saya panggil dia dalam meet. Ini dah macam susah ni. Lainnya tidak bagus sekali, Miss. Hari-hari tak bagus. Okeylah, orang lain lah. Saya nak cari Selin kali keempat dah saya panggil, tak ada. Siapa nama yang tak pernah message saya ni? Message dia yang pertama kali ialah Miss tolong check assignment saya. Ataupun message dia ialah hantar je file tu dekat saya. Saya ingatkan dia saja-sajalah nak send macam nak tumpang tempat saya kan, message saya. Tak ada salam, tak ada kenalkan diri, hantar je file. Ya Tuhan, apalah kamu ni. Hamizan lah. Hamizan ada Hamizan? Tak ada juga. Kamu minum petang ramai-ramai ke ni? Hamizan? Tak ada. Arif ada Arif? Saya ada. Okay. Ya kamu Arif. Arif tolong saya Arif. Kita ada FHX equals to X. Bukan, sorry. FHX. Sini FX. Kita nak cari HX. Kita ada ni. FHX equals to X. Okay Arif. Nak buat apa dulu? Substitute kan, Miss? Yes, substitute sebab kita nak cari HX. HX ialah function yang di dalam. Okay. So yang dalam kita kena substitute. Nak substitute apa? Substitute? HX bagi FX, okay? Betul? HX into FX kita. Okay, so kita akan ada FHX equals to X. So yang di sebelah kiri ni akan jadi apa? Fx plus 1 over 4x. 5HX, okay? Ini ialah Fx kita, okay? So ini ialah Fx kita juga. Tapi X dekat sini kita gantikan sebagai HX. So X kat sini kita gantikan sebagai HX. Nampak ke? So akan jadi apa?
5 hx plus 1 over over with 4hx. equals to x. Okay. So sekarang kita nak cari hx. So kalau kita susun 5hx plus 1 equals to x 4x hx. Macam mana nak cari hx kamu? Ya. Aha, apa dia? Macam nervous je bunyi dia. Apa yang kita nak buat untuk kita cari hx? Boleh ke saya tolak 5 tolak 4? Tidak sebenar x. Ya betul, sebab ini 5, ini 4x. So kalau kita nak sekalikan hx tu apalah kita buat? Hx factorize. Ya betul, kita nak hx, kita factorizekan. Okay. Kamu kalau susah kamu boleh je letak y dekat situ. Okay. Kalau nampak hx tu macam susah sangat nak buat, kamu boleh je letak dia sebagai y. So kita ada 5 minus 4x equals to negative 1. So hx equals to negative 1 over 5 minus 4x. Okay. Alright, thank you Arif. Boleh yang lain? Boleh Miss. Okay, so very basic composite function. So kita teruskan dengan soalan seterusnya, iaitu soalan, sekejap saya tengah cari soalan sebenarnya. Kita pergi tutorial lah terus. Dah buat ke tutorial ni? Dah buat? Sudah. Ada berapa soalan saya minta semalam? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 soalan. Kita akan cuba dulu buat soalan soalan 11 lah. Kita tengok soalan 11. Okay. Tengok soalan 11 dulu. Yang dah buat boleh check, yang belum buat sila rasa bersalah. Okay, so given gx and hx, find fx such that fg hx. Okay, so sekarang instead of kita ada 2 composite function, kita ada 3 fgh. Okay, so relax, tak ada masalah, tenang sahaja. Okay, kat sini dia minta fx, which means dia nak function yang di luar sekali. So apa function yang kita ada tu kita selesaikan dulu. So we have f g h x equals to x square over x square plus 1. Okay. So fokus satu-satu, buat composite function daripada belakang. Ini boleh abaikan dulu, kita settlekan yang ini dulu. Okay, boleh daripada belakang. Kita ada function hx tak? Ada function hx? Ada. Okay, so ada boleh masukkan tak? Boleh masukkan tak? Apa function hx kamu? 1 over x power 4. 1 over x power 4. Okay, yang di sebelah kanan salin je balik. Okay, alright, so settle. Satu composite function, nampak dah ada 2 dah dekat situ. This thing here, g 1 over x4, sebenarnya dia ialah gx kita. Letak, ni ialah gx kita. Alright, so kalau tengok dekat sini kita ada function gx kita. Kita ada function gx. So kalau kita tulis balik di sini kita akan ada f g 1 over x to the power of 4. Okay, yang kanan jangan risau, biar je dia x square over x square plus 1. Apa yang kita nak buat dekat sini? Dia akan jadi apa ni? Sub Square root x 1 over x4. square root 1 over x4. Yes, betul. Okay, kita ada gx is equals to square root x. So since kat situ kita ada g 1 over x to the power of 4, so kita akan ada square root
1 over x to the power of 4. Okay, so gantikan sahaja. Kita ada f square root 1 over x to the power of 4. Boleh simplify tak? Square root 1 over x to the power of 4 boleh simplify tak? Boleh. 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 Jadi apa tu? Square root 1 over x power 4. Square root 1 over x power 4, kita simplify kan boleh jadi apa? Square root 1 over x square, kita square kan, betul? Ya, Square root dengan square boleh cancel kan? boleh. Dia akan jadi 1 over x square X square. sahaja. Okay, bila kita ada function, make sure function kita simplifykan dulu. Okay, jangan susah-susahkan diri kamu. Kita simplifykan apa yang kita ada. So here you will get f 1 over x square equals to x square over x square plus 1. Okay, so now sebenarnya dia ialah konsep yang sama. Okay, contohlah kalau saya tulis balik, sekarang kita ada f. Function yang di dalam tu ialah function yang baru, bukan function baru lah sebenarnya, GHX kita. Okay, contohlah saya letakkan dia sebagai y equals to x square over x square plus 1. Okay, kita ada function y equals to 1 over x square. Kita nak cari fx. Okay, kita nak cari fx kita kat sini. Mana? Ini. Okay. Saya tak nak letak y lah, nanti kamu confuse. Kita letak FGH. Apa lagi huruf ada? M lah. M lah. MX. Okay. MX. Alright. So, kita ada function fm x. Okay. Kita ada function mx. Kamu nak cari fx. Kamu nak cari function di dalam atau yang di luar? Di luar. Di luar. Nak cari fx kan di luar. So, di luar kita buat apa? Let. Let. So, sekarang apa yang kita nak let kan? Let y equals to mx. mx. Apa function yang kita ada? So kita akan let y equals to apa function yang kita ada, which is mx. Since mx kita kat sini ialah 1 over x square, so y equals to 1 over x square. Okay, tolong susunkan dekat sini. X square equals to x square equals to 1 over 1 over 1. Okay, so x equals to Square root 1 over 1. square root 1 over y je ke? Plus minus. Alright, plus minus. Jadi kita nak pilih plus ke kita nak pilih minus? Kita nak pilih plus ataupun kita nak pilih minus? Apakah pendapat kamu? Tak tahu nak pilih plus ke nak pilih minus? Tak tahu miss. Tak tahu. Okay, so sekarang function yang ini, function mx kita tu ialah hasil daripada GHX kita. Okay, hasil composite daripada GHX kita. So kalau kamu tengok kat sini function gx, okay, function gx ialah square root x. Okay, condition dia ialah x greater than equals to 0, betul? Function hx pula ialah x to the power of 4. Sedangkan x to the power of 2 pun kita akan sentiasa dapat positif, apatah lagi x to the power of 4. Jadi kat sini kita boleh concludekan yang x kita akan sentiasa positif, greater than equals to 0. Okay, bila x kita greater than equals to 0, Yang positif. yes, dia akan jadi, kita akan pilih yang positif. X equals to positive square root 1 over y. Okay, so kita tak habis lagi, kita tinggal substitutekan balik dekat dalam kita punya function dekat sini, fm tadi. Substitutekan y, kita fy equals to x square over x square plus 1. So x tu kita kena ganti dengan square root 1 over y square over square root 1 over y square plus 1. Okay, ini ialah basic mathematics je lah tinggal. Atas akan jadi apa? 1 over y. 1 over y. Bawah akan jadi apa? 1 over y plus 1. 1 over y plus 1. Macam mana nak simplify kan? Jangan tinggal jawapan macam. Sebelum bawa naik, ini kita buat apa? Equivalence the denominator.
Yeah, samakan denominator. So we will have 1 over y over 1 plus y over y. So the final answer should be y dengan y cancel. So akan ada 1 over 1 plus 1 over y. 1 plus y. 1 over 1 plus y. Kenapa pen pun dah tak ada ini. 1 over 1 plus y. So that is our fy. Dah habis dah. Dah habis ke? Dah habis? Belum. Belum. Fx equals to 1 over 1 plus x. Okay? X is not equals to negative 1. Okay? Please write your domain whenever you have rational function dekat situ. Okay. So itu ialah composite function. Soalan exam tak adalah nak senang-senang bagi kat kamu find fx if gh(x) equals to x square. Okay, biasanya dia akan susah sikit lah. Dia akan melibatkan square root, ada square lagi, ada modulus lagi. Semua tu kamu akan tengoklah dalam tutorial. Tapi basically konsep dia masih lagi sama. Tak kisahlah kalau ada 4, 5, 6 function pun konsep dia masih lagi sama. Okay? Boleh? Boleh kakak? Boleh, Miss. Boleh, Miss. Boleh, Miss. Baiklah, seterusnya kita akan meneruskan. Miss, Okay, saya. kalau ada 3 function, the condition Sekejap, ada kapal terbang. Tak dengar. Okay. Kalau ada 3 function. the condition only look at gx kah? Bukan, both GHX. Kita tengok dekat sini sebenarnya. Kita tengok GHX kita, function GHX kita ialah 1 over x square kan? Yeah. X square kita akan sentiasa positif, betul tak? Yeah. Kita tengok function GHX kamu. Kamu tanya tu ke? But the x cannot be 0, right? X is not equals to 0. Yes. Oh yes. Kat sini tak ada 0. X is not x greater than 0 sahaja. So kita akan pilih yang positif tu lah. X greater than 1 over y. Betul? Okay, thank you, Miss. Alright. So next question. Saya nak tunjukkan soalan 7 ni tapi kejap lagi lah saya tunjukkan. Let's proceed to question 12. Kita ada 15 minutes lagi. Okay, kita tengok soalan 12 dulu. Okay. So basically for this question, apa yang kita kena buat ialah obtain the value of A and B such that f gx equals to 5x minus 1 over x plus 1. So instead of kita cari composite function, dia suruh cari kita the value of composite function, the constant dekat situ. Okay. So ini fx 2x plus 3 tu ialah fx kamu lah. Okay. Gx x minus a bx plus 1 tu ialah gx kamu lah. Cara tulis je lain. Janganlah tiba-tiba nervous terus. 2x plus 3 gx equals to x minus a over bx plus 1. Okay, so we want to find composite of fg. fgx equals to 5x minus 1 over x plus 1. Okay, so fgx. Jangan salah ini ialah function fx. Fx kamu ialah gx. Okay, so apa yang kita kena buat ialah kita kena gantikan ini menjadi gx. Okay, so we will have 2gx plus 3 equals to 5x minus 1 over x plus 1. Okay, so gx kita apa? Jangan jadikan gx subject pula dekat sini. Okay, kamu bukan nak cari gx. Okay, kamu nak cari composite function dia. Make sure baca soalan betul-betul, tahu apa yang kamu nak cari. Okay, so sekarang kita kena substitutekan gx kita, which is x minus a 2x minus a over bx plus 1 plus 3 equals to 5x minus 1 over x plus 1. Okay. Apa nak buat? So boleh bagi tahu saya nak buat apa? Kita nak cari a dengan b.
Apa yang kita nak buat dekat sini? Compare. 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 Okay, compare. So sebelum kita compare, kita kena simplifikan lah. So we will have 2x minus a. Samakan denominator, you will have 3bx plus 3 over bx plus 1 equals to 5x minus 1 over x plus 1. Okay. So kalau kita sekalikan x kita akan dapat x 2 plus 3b minus a plus 3 over bx plus 1 equals to 5x minus 1. Apa jawapan yang kamu terus nampak dekat sini? Terus nampak? B. B dengan A. Okay. Yes. So ini b kita coefficient dia 1. So kita nak cari b. Automatically b kita is equals to 1. Okay. So boleh cari a. Negative a plus 3 nak compare dengan? Negative 1. 1. Negative 1. Negative 1. Negative 1 minus 3 kita ada negative 4. A is equals to, apa yang saya salah? Oh sini 2. 2. Okay, so A is equals to 2. Right? So if you have composite function yang suruh kamu cari constant, so apa yang kita buat, kita akan compare lah dengan apa yang dia ada. Lagi sekali saya nak tekankan, make sure kamu tahu kamu tengah cari apa. Okay, jangan confuse. Composite kita ada 3 je. Sama ada cari composite function ataupun cari function di luar ataupun cari function di dalam. Okay, janganlah kamu jadikan gx dekat sini. Soalan tak suruh pun cari gx. Okay, so that's it for 12. To find a constant. Okay, so kita masuk sikit soalan 17 ni. Okay, ini macam yang saya cakap tadi. The first question, state the domain and range of f and g. Dia tak suruh sketch pun untuk first question. Kamu nak sketch dulu pun tak ada masalah. Okay, ataupun kamu nak terus state domain pun boleh, tak ada masalah. Tapi biasanya soalan ni akan jadi 1 markah je. Okay. Soalan kedua, find the composite function 5.2. Ini ialah 5.1. Okay. Soalan C, sketch the graph 5.1. Soalan D, state the domain of f that needs to be redefined so that f is inverse of g. This is 5.3. Okay. So dalam satu soalan dia boleh, semua subtopik kita boleh dimasukkan. Okay. So state the domain of range, state the domain and range of f and g. Contohlah saya cakap kat sini without sketching graph. Nak lukis graph pun tak ada masalah. Okay, kalau kamu rasa lagi senang untuk lukis graph, tak ada masalah. Silakan. Tak ada siapa nak halang kamu. Contohlah kalau saya cakap kat sini tak perlu lukis graph. Macam mana kita nak cari domain of fx? Apa domain of fx kamu? Quadratic. Apa domain of a quadratic function without any given condition? Real number. Real number. Okay, so real number maksudnya negative infinity to infinity. Okay, so kalau kita tengok dekat sini sekalipun, x ni can be anything. Okay, maksudnya x boleh jadi negatif. Negatif 100. Saya square kan, saya tolak dengan 3. Saya ada value. Okay, maksudnya for any value of x, y is defined. So sebab tu kita punya domain terus negative infinity to infinity. Tak perlu pun lukis graph sebenarnya. Okay, kamu tengok sekali macam ni je, kamu tahu jawapan dia negative infinity to infinity. Kecuali kalau dia bagi domain dekat kita ataupun dia bagi inverse, domain of inverse dekat kita. Okay, kat situ kena tengok extra careful lah. So range of f pula ialah, okay sebelum tu kita tengok domain of g. Domain of g ialah Negative 3 to infinity. yes, negative 3 to infinity. Okay, so sama untuk cari range algebraic method, which is kamu kena jadikan x kamu ni subjek lah. Okay, so kalau rasa susah bolehlah sketching graph kamu. Okay, ni nanti cari sendiri. Soalan B. Okay, let's quickly find FG and GF. FGX dapat apa? FGX. Berapa? X. X. Okay, kamu dapat X. Kita ada square root X plus 3, which is kita ada square root X plus 3 square minus 3. Okay, so X plus 3 minus 3 kita akan dapat X. Okay,
And then G fx kita dapat? Modulus X. Yes, betul. Modulus X. Okay. Kita ada G fx which is fx kita ialah x square minus 3. So kamu ada square root x square minus 3 plus 3 equals to square root x square. Ingat square root x square jawapan dia bukan x. Jawapan dia ialah modulus x. Okay? Boleh ke saya laju-laju sebab inilah basic. Saya harap semua orang faham dekat sini. Boleh? Boleh, Miss. Boleh, Miss. Boleh, Miss. So last one we want to find f, g, f. Okay? f, g, fx. Tak payah susahkan kerja kamu. Kamu sebenarnya dah ada dah g, f kat sini. Okay? G composite with f kita dah ada dah kat sini which is modulus x. Okay? Kita boleh senangkan kerja kita. Kita ada f, g, fx kita ialah modulus of x. So sekarang nak buat apa? Masukkan modulus of x dekat fx. fx. Okay. Come back. So kita akan ada modulus x square minus 3. Modulus x square sama dengan apa? X squared. Yes, x square. So x square tolak 3. Okay. So itu composite function kita lah. Okay. So saya nak ingatkan kat sini lah, jangan lupa square root x square ialah modulus of x. Okay. Kalau kamu letak x sahaja kat sini nanti salah lah. Okay. Jawapan dia tak dikira sebagai betul. Salah. Okay. Sketch the graph of f and g on the same coordinate. Okay. Saya nak bawa ni turun bawah. Okay. Jom kita sketch graph x square minus 3 on the same coordinate. Ya, soalan ni tak cakap pun the inverse of each other. Tidak. Macam mana saya nak padam ni? Okay, dia bukan inverse of each other. Dia just suruh lukis on the same coordinate. Okay, the same axis lah. Okay, first we have to draw fx. We have to sketch fx equals to x square minus 3. Laju-laju, kalau kamu dah biasa buat sketching graph, sepatutnya kamu dah tahu dah apa minimum point kita kat situ. Apa minimum point itu? X square minus 3 apa minimum point? 0, -3. Yes, 0, -3. Kita ada x minus 0 square minus 3. Okay, so kita label 0, -3. Sini. 0, -3. Okay, graph quadratic. So graph dia akan nampak macam ni lah. Kena pun. Okay, so ini ialah graph fx kita. Okay, betul? Betul? Tak ada orang jawab. Betul ke tak? Betul. Betul. Betul je lah. Jaranglah salah. Okay. So gx, graph square root. Square root kita kena cari apa? Kalau quadratic kita kena cari starting point. So apa starting point kamu kat sini? Apa starting point? -3, 0. -3, 0. Okay, -3, 0. So label -3, 0 kita, -3 ialah x, -3 kita sini, 0 kita sini. So ini -3, 0. Okay, graph square root, positive x, positive y. So daripada kuadran yang pertama, okay, daripada kuadran pertama akan pergi ke kita punya starting point ataupun daripada starting point akan shoot kepada kuadran pertama kita. So this will be your square root function. Okay, gx. So cari x intercept, y intercept tu carilah. Yang saya nak tekankan ialah di soalan yang nombor D. Soalan D. State the domain of f that needs to be redefined so that f is the inverse of g. Video yang kamu tengok tadi, apa yang kita tengok? Apa yang kamu tengok? F is the inverse of g. Apa relationship antara F dengan G kalau kita tengok atas graf? Dia Mantul. Dia apa? Berpantul. mantul. Reflected. Y equal to X. Y equals to X. Okay, Y equals to X. Okay, lagi satu, apakah properties of F inverse kamu? F inverse kita mestilah F inverse exists
if function f kita? 1 to 1. 1 to 1, yes, 1 to 1. Okay, tolong ingat ni, bila saya tanya bila apa condition f inverse only exists if the function is a 1 to 1 function. Macam mana kita nak cari f 1 to 1 function kalau kita dah ada graph macam ni? Kita buat apa? Buat apa? Horizontal line test. Horizontal line. Okay. Horizontal line test. Horizontal line test. So kalau kita tengok dekat graph fx tu, sebab dia kata f that needs to be redefined. So apa domain kalau kita tengok domain of f kat sini ialah negative infinity to infinity. So kita kena betulkan domain dia supaya fx ni ialah inverse of gx kat sini. Okay. So kalau kita buat line dekat sini, kita akan dapat dua intersection point. So kalau tengok ini memang bukan function 1 to 1. So bila dia bukan function 1 to 1, dia bukan inverse. Okay, kita nak jadikan dia inverse. So apa yang kita buat ialah kita kena hilangkan sebelah. Okay, kita kena hilangkan, sama ada kita hilangkan yang ni, bila kita buat satu garisan dia akan jadi satu. Okay, ataupun kita hilangkan yang ini. Persoalannya adakah kamu nak buang yang kiri ataupun yang kanan? Faham ke saya tengah cakap apa? Buang yang kiri. Faham, Miss. Yang kiri. Sebab apa kita buang yang ini? Sebab dia yang di kanan ni yang terpantul dekat y equals to x. Okay, so ini kita akan batalkan. So domain untuk f yang terbaru untuk jadikan f inverse of g ataupun g inverse of f, domain f yang terbaru ialah apa? Apa domain yang baru? Cross bracket 0 to infinity. Okay, 0 to infinity. 0 to open ke close? Close. Close. Okay, 0 to infinity. Alright, boleh faham ke? Faham, Miss. Okay. So ingat dia punya relation antara apa yang kamu dah belajar daripada 5.1 sampai ke 5.3 ni, ingat inverse ialah 1 to 1 function. Macam mana nak check dia 1 to 1 function? Kita boleh guna horizontal line test ataupun algebraic method lah dekat situ. Okay, baiklah. Kita akan berhentilah dekat sini. Tapi ada few questions sebenarnya saya nak discuss lagi, which is sangat-sangat penting, tapi saya nak kamu buat dulu lah. Boleh? Buat dulu? Boleh, Miss. Miss. Boleh. Ikan ni kena revise chapter 4 dan juga chapter 5. So chapter 5 tu termasuk soalan yang saya bagi yesterday lah, yang kita belum bincang. Nanti saya akan bagi juga soalan apa yang saya nak bincang next week. Next week hari Isnin kita ada 2 jam yang pertama tu saya akan buat discussion je untuk chapter 5. Okay? Boleh? Boleh. Boleh. Ada soalan? Ada apa-apa soalan? So far tiada, Miss. So far tiada. Okay, so kalau tiada, kita boleh berhenti di sinilah. Sekejap saya ada apa-apa nak cakap lagi ke? Saya EPP, Miss. EPP, yes. Thank you. Okay, kejap lagi saya akan bagi link kepada semua untuk EPP. Okay? So itu sahaja untuk hari ini. Thank you class. Thank you, Miss. Thank you, Miss. Baru bercakap thank you. Wow. Marah kata. Thank you guys. Thank you, Miss. Okay, thank Okay, you. Miss. Okay.